Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in واتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik-baik yang demikian belahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senang kita untuk mencari redha Allah dan juga untuk kita redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari redha Allah dengan kita menempatkan diri dalam majalis ilmu. Maka kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan untuk diri kita dalam beberapa perkara disebut maksiat-maksiat yang terpaksa dibalas dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada sahaja maksiat yang kita lakukan, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Yang zahir kita nampak, yang batin yang dalam yang tak nampak. Macam contohlah keadaan ada besar ataupun ada kecil. Kita nampak tak ada besar dan kecil, tak nampak. Cumanya bezanya mandi tu lebih sikit daripada yang besar, mandi banyak sikit daripada yang kecil guna air, penggunaan air. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sembahyang dengan mudun secupak. Kalau segantang 4 cupak satu gantang, maka satu gantang itu Nabi gunakan untuk mengangkat anak besar. Itu dah biasa kita nampak hukumnya ialah ada besar dan juga ada kecil. Jadi dosa juga dosa besar, dosa kecil. Dosa yang kecil sama ada zahir ataupun yang kecil yang melibatkan batin. Kalaulah dia tidak menjadi dosa sekalipun, dia akan menghilangkan pahala yang tuan buat. Kadang-kadang kita ni rajin, kita pun sembahyang malam, sembahyang tahajud 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Dalam duduk sembahyang tu ada satu makhluk namanya menatan syaitan. Natan ni bahasa Arab tu. Natana maksudnya ialah benda yang kotor, qadirah. Orang kita natan ni, ingat kau ganu kata natan ni binatang. Natan nun tanun, Natan maksudnya benda yang kotor. Jadi kalau natan ini maksudnya kotor sungguh pun, jahat sungguh. Gitu. Yang kita kata natan saja sebab ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang boleh dibelah, ada binatang yang tak boleh dibelah. Jadi natan dalam arti katanya ialah kotoran. Jadi dalam kita buat ibadah, terus sembahyang malam dan sebagainya, mari bahasa menantang iblis dipanggil. Benda yang kotor namanya iblis. Dia tak tidur, binatang tak tidur. Kalau kotor namanya syaitan, namanya iblis, dia tak pernah tidur. Sebab dia janji dengan Allah Ta'ala, aku akan khianat anak Adam ni sampailah mati. Dan dia tidak akan mati selagi tak bunyi sekekala. Sekekala kiamat, dia tak akan mati. Dia habis sekekala berbunyi, barulah dia mati. Kita ni semakin mati, kalau kita tak ada ganti hak baru. Itulah kita ni, kehidupan kita. Tapi dia tak, selagi tak bunyi sekekala untuk menghancurkan bumi, selagi itulah dia hidup. Dan selagi dia hidup, itulah kerja dia. Dalam kita bangkit malam, semua orang tak tahu kita ibadah. Malam tu rasa rajin, lepas balik pada sungai berjalan jumpa Habib, orang rajin semangat kita lah. Semangat tu kan, jumpa orang yang hebat jadi semangat nak ibadah. Tapi tak tahu dah berapa lama. Semangat hari tu kau esok lusa kita pergi jumpa. Tapi semangat apa dah, ni pada tak ada semangat rasa. Kalau tuan tak ada tazkirah, tak ada kuliah, tak ada semangat tu kan. Saya pun baru tak pergi kuliah, saya tak ada semangat untuk ibadah. Kita ni nak semangat.
kekuatan. Sebab tu kalau orang berkatan ke orang kahwin dan sebagainya, ada pulut semangat dia panggil. Buat pulut semangat. Sebab apa semangat lah, kekuatan dia ada situ. Dia semangat kena pulut kuning ke pulut merah. Semangat dia. Semangat dia buat ibadat rajin. Dan rajin tu marilah syaitan. Syaitan mari. Ya teman. Si bung sedok lah lasi bung ustaz pun tak bangun awal macam ni. Pukul pagi bangun. Kita duk ibadat, duk istighfar banyak, dosa banyak kan. Kita pun baru menyesal, kita pun istighfar, taubah 20 rakaat, tahajud 45 rakaat. Waktu duha pula pun malam. Gaji. Ada orang semai duha ada? Ada. Ada. Yang kata tak ada? Ada bagi orang yang qada duha. Ada. Yang kata tak ada? Siang hari semai tahajud. Dia kata pening puan, mau ketemu kau ustaz. Lepas tu dah ustaz hari ni dia kata mungkin nak suruh ambil masuk habis lepas esok 10 pulak lah. Memang aku ketemu lah ni. Ada semayang duha qada ada, semayang tahajud qada pun ada. Bagi orang yang aradikan kewajipan itu atas diri dia, mewajibkan secara aradi, secara mendatang atas diri dia, asal bukan wajib. Tapi dia yang mewajibkan atas diri dia, dia fardukan atas diri dia boleh. Macam nazar. Kalau tuan nazar, kalau tak buat tu dah kena bayar, kena ganti, kena kafarah dan sebagainya. Jadi dia buat tahajud, buat ni buat. Saya tengok dia kata buka kan rasa tengok ustaz pun tak rajin macam tu. Dia pun jenuh. Ustaz tak bangun lah. Dia rasa dia tu hebat. Dia rasa hebah dia. Asal tu juga tak pandai ustaz. Cerita kau ustaz, dia pun tak bangun. Dalam hati. Tuan-tuan semaya 20 rakaat tadi kosong, taubat kosong, semua kosong belakang. Kalau mengantuk pukul 2, pukul 5 nak tidur, 3 jam ibadat tak jadi apa. Sebab ada satu sahaja namanya rasa hebat diri. Orang lain tak hebat. Bila kita berani lawan pula, tak ada ni mengaruh belakang ni. Syaitan ni mengaruh, auzubillah minasyaitanir rajim, karut ni. Pergi jabat pula esok kerja pula. Nuak. Walau mak mengatur apa, tahu dah. Semalam tahajud 20 rakaat slow. Bagi buat taubat mula-mula kan. Buat taubat, buat sikit taubat dalam 45 rakaat. Witir 17 perempuan adalah semalam 60 rakaat akan campur. Boleh apa yang mengatur sangat lah. Tak ada yang ni waktu hari pula ni. Tak ada apa-apa. Kosong semula, fail, gagal. Itu gagal. Lepas pula waktunya, orang tak tanya apa, kita pula tanya pula. Yuk, aku dengar ustaz kuliah, dia kata bangun tahajud malam sedap, bangun tahajud malam. Iyalah aku pun dengar juga, tapi aku tak dia buat, tak pernah buat aku. Kamu tak pernah buat gitu. Aku terlalu semalam. Sedap, aku pun bangun malam ni. Aku buat 2 rakaat je. Campur jadi lah dari 20 rakaat. Macam tahu itu. Memang sedap. Memang sedap sungguh. Aku buat lah. Aku ada mana? Tak ada. Kosong juga. Tu geng kosong belakang. Geng tengok orang rasa sum'ah, rasa ujub, rasa riuk. Itu penyakit dalam. Penyakit dalam, walaupun dia tak jadi dosa, tapi dia membatalkan pahala amalan. Kena ingat baik. Itu cerita amal kan. Ini cerita dulu dalam menjadi ilmu pula. Tak lagi rasa sebelum kita. Maka tuduh lapor. Aku dulu kecil je, tapi aku kisomong. Aku rajin habis semaya. Orang tak boleh kan. Kuliah Allah patah aku teku. Tu pun selalu. Kalau sebelum ngomong, tuduh je aku. Mari tu. Apa? Dia tak kata sebelum. Tapi lintas yang di hati dia. Kosong mula. Kau payah ni. Payah sungguh. Ini penyakit yang payah ni. Ini payah yang nak ubah. Kalau luar ni nampak. Luar nampak. Sebab tu kita nampak boleh diukur. Kalau orang pergi hospital sakit sekian banyak boleh ukur. Berapa orang sakit hospital sekian boleh ubah. Tapi berapa orang yang ada penyakit hati yang jumpa kaunseling, jumpa ustaz untuk betulkan penyakit hati tu. Tak boleh ukur. Tak boleh ukur tu. Orang lama mari mengajar. Lama, ada sikit, ada lama. Kita boleh ukur dah orang faham.
boleh ukur tak orang berapa orang yang beramal dengan ilmu yang diajar. Tak nak ukur. Sebab itu namanya maknawi. Benda yang batin, benda yang maknawi. Kita tak nampak. Kita sendiri yang tahu. Kita beramal, kita tahu nilai sendiri. Tuan-tuan datang dengar kuliah itu kerana apa? Kerana nak tunjuk kat orang, kerana nak ilmu, atau kerana saja-saja daripada duduk saja di rumah banyak kemari. Semua itu ialah untuk menilai kita yang Allah menilai. Memang kita sendiri yang akan menentukan mana nak duduk kita. Mau ikhlas, kamu tidak. Kita biasa kenal orang sebut sum'ah, orang biasa sebut muju, orang biasa sebut riya. Tahu pada orang sebut banyak ustaz sebut. Allah, kita jangan ada penyakit-penyakit seperti riya, jangan ada muju, jangan asal sum'ah. Dia sebut benda-benda penyakit hati. Selain daripada makan banyak, minum banyak, tidur banyak, gaul banyak, tengok banyak. Penyakit hati itu besar kan? Penyakit hati yang besar, saya sebut 5P jawab. Banyak makan, banyak sembel, banyak mandai, banyak tidur, dunia banyak selaginya banyak ketawa. Suka saja. Banyak makan, bukan salah tapi banyak. Banyak tidur, boleh tidur tapi jangan banyak sangat. Banyak ini sebuah apa? Ini sebuah tingkat ibadat. Ini sebuah tingkat ibadat. Kalau dia tidur ibadat apa? Maksudnya semaya lepas tidur bangun pula. Ada orang tak tidur tapi tak selamat. Oh, aku tak masuk, aku selamat daripada tidur banyak. Aku tak tidur banyak. Isu saya dah tahajud tak buat. Oh tak ya, dia tu. Kena gila. Jadi kita tidur banyak, pukul apa tidur? Pukul 8.30, pukul 9, pukul 10 aku tidur tak bangun, pukul 2 pagi. Baik dia, nampak macam banyak tidur tapi dia bangun pukul 2, 3 pagi. Orang tak tidur. Ibadat kau tak malam? Dah. Waktu ada dikata banyak tidur tu banyak tidur ya, meninggalkan ibadah. Banyak gaul ni. Ialah gaul orang tak betul lah, orang tak betul gaul. Lepas hari surah, lepas surah ada minum pula, lepas minum. Ngetek pun duduk keluar belah malam. Ngetek lagi. Oh, ngetek tu agak cara hadis tafsir apa maksud ngetek? Nak tanya. Oh, kaki ngetek. Dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna syai, ini syai, ini teh ada. Gitu saya lihat kalau ada bola kalau ada gusti pula orang semua cepat. Mana dia sio-sio. Ini jadi banyak gaul gini yang dilakukan yang menyebabkan sakit hati jadi sakit. Penyakit hati tu. Penyakit yang Nabi suruh penyakit hati. Banyak memandang, banyak tengok. An-nuzratu sahmun masmumun min sihamin iblis. Pandangan itu ialah panahan-panahan beracun daripada panahan-panahan syaitan. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, sepupu dia. Dia kata sebab apa? Sebab mari-mari Sayyidina Ali buka mata. Nabi tanya, sepupu aku apa mata buka ni? Kenapa ada dah kau sikit mata tu? Allah tak janganlah bucu umur. Umur zaman dulu, zaman Rasul tu pakai pelupuk tangan. Kena ujung dalam kamar tu, tepi mata dia dah. Tak sampai dalam mata sini. Sebab apa? Aku tengok lama pada orang perempuan sebelah aku. Tengok dari lama, muka tu tak boleh tengok. Banyak kali aku tengok sekali. Jadi aku tak pasal ujung orang tu. Tak aku nasi. Maka Nabi kata, an-nazratu sahmun masmum. Pandangan itu adalah panahan beracun daripada panahan-panahan syaitan. Jangan diikut sangat. La tattabil ula bisani. Jangan mengikut pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Kita biasa tengok satu, aku tak tahu satu. Waktu hak dosanya. Kalau lalu sambil-sambil nak mari tengok amoy pakai skor kat traffic light, kita tengok paling lain tu tak apa. Kalau tengok lama dia kira yang kedua tu kira sania. Sania dosa. Ula tak dosa. Tengok mula-mula tak dosa. Hak yang kedua baru dosa. Tak lama dosa. Kalau lama tu aku dosa juga. Dikira itulah tatabi mengikuti. Maka Nabi kata pandangan itu ialah panahan-panahan beracun daripada panahan syaitan. Syaitan yang suka lihat benda macam ni. Kita pun ikut jejak langkah dia. Banyak tahu, banyak bicara yang tidak sepatutnya. Baik, tengok pada hadis Nabi SAW. Ia disebut di antara dosa yang cepat kena
dia kena bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-maghnama duala, apabila harta-harta itu tidak diagihkan di antara kita sama-sama rakyat jelata, tidak diagihkan. Maksudnya ada harta yang ada lebihan daripada harta negara tidak diagihkan kepada rakyat jelata, maka kita akan ditimpakan dengan bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab? Kita yang bertanggungjawab. Sebab kita yang menentukan pucuk pimpinan kita, bukan pimpinan. Kita yang menentukan dia. Maka kalau kita reda dengan kufrun, ar-rida bil kufri kufrun. Siapa yang reda dengan kekufuran maka kufur. Ya, ar-rida bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran maka kamu juga menjadi kufur. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ili wa ad-dalu 'alal syarri ka fa'ili. Barang menunjuk di atas kebaikan maka dia sama seumpama orang yang juga buat. Barang yang menunjuk ke arah kejahatan maka dia sama dosa dengan orang yang buat maksiat. Itu kaedah dia. Jadi kita naklah tunjuk ke arah kebaikan, jangan menunjuk ke arah kemaksiatan. Kita yang bertanggungjawab untuk mengagihkan harta negara. Maghnama ialah harta negara, asalnya ialah harta rampasan dia. Asal dia ialah harta rampasan dia. Kita tengok ada dua tiga ni boleh kita tengok pada sedikit daripada kitab Syama'il mengenai peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan bersama. Wal amanatu maghnama, jawatan kuasa itu menjadi rebutan, berebut nak jadi AJK. Saya tak tahu lah kalau AJK surah apa orang berebut, AJK masjid apa orang berebut, tapi suruh bilang tangga masjid, tangga surah pun tak ingat. Maknanya AJK tak mari. Nak masuk pelantikan dia nak, tapi bila ada tugas dia tak nak. Ini yang namanya jawatan kuasa yang berebut. Nak jadi ahli jawatan kuasa. Nak sangat kau jawatan kuasa. Saya tahu sebab apa, untuk masyhur kau, untuk glamour kau, Allah Ta'ala. Orang tak nak jawatan ni. Sebab penat kau kan, salah amanah, amanah yang diberikan kepada kita. Takut kita masuk dalam golongan orang yang khianat akan amanah. Kemudian disebut juga oleh Nabi SAW sini ialah wa'ta'a ar-rajulu zawjatahu, bila mana seorang lelaki itu taat akan isteri-isteri mereka. Maksud taat kepada isteri ini ialah mereka ini tidak mengendahkan apa yang dilakukan oleh isteri yang diharamkan oleh Allah. Maksud dia taat itu dibiarkan isteri mendedahkan aurat, dibiarkan isteri dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya suami taat kepada isteri. Dia biarkan dalam keadaan derhaka kepada Allah. Ini dinamakan ad-dayus la yadkhulunal jannah. Lelaki dayus tidak akan bau syurga. Tak akan masuk bau dia 500 tahun perjalanan. Bau syurga. Kenapa? Kerana dayus. Dayus macam mana? Membiarkan isteri dedah aurat, membiarkan isteri dalam keadaan tidak menunaikan ibadah kepada Allah. Biar. Tak apalah. Ikut awak lah, awak tak nak pakai duduk di kerja tu, tak apa lah. Ikut awak, suka awak lah. Dia reda. Saya kata ar-rida bil kufri kufrun tu lah. Nabi sebut reda dengan kekufuran, kufur. Reda dengan kemaksiatan, maka kita juga akan dapat dosa maksiat yang dilakukan oleh isteri dan juga anak-anak bawah naungan kita. Jadi taat ini bukan artinya kita kerjasama, kita buat apa yang dibuat oleh isteri. Bukan, jangan salah. Bahasa biasa orang kita ni salahnya ialah dayus ini ialah bila mana seorang lelaki itu ikut sama buat kerja tolong bini. Ada itu orang kita orang Melayu ni tengok suami tolak troli pasal layu mau rayu dia ustaz. Muka cara bala beki dia kami tolak troli. Ambil berah, ambil sayur, bini berkepik duit ya. Dayunya ustaz. Apa rumah pula ambil bagai dalam polik kereta, waktu rumah pula dia tengok siaikan rumah lagi. Orang tengok siaikan rumah ada ikan pula ikan kayu, ikan toko, ikan air lah, kata lagi lah. Tengok orang kecil-kecil ambil muka. Kalau kamu nak buat kaya reti pakai ciceng, aku suka dia tanya kapok masuk 14. Lepas-lepas pakai censor kerau. Anak tolong bini dia. Orang kata orang air mohon. Orang kita. Sebab tu kita jarang orang lelaki nak tolong kan. Orang perempuan depan dia. Depan orang malu ni lah. Air sikit kita cari tu.
Cepat sikit. Orang ada bini pun ya. Tak ada orang. Nakut kami sendiri. Bini duduk tengok cerita doang. Bini duduk tengok cerita lah. Kita buat suruh lah ni. Kita apa suruh cerita. Oh ni sama-sama cakap ramah lah benda lah. Kita tak erti, kita jangan tengok. Pak Ustaz tu kira lah. Kau dah Abu-Dhabi lagi ramah lah tengok. Ada orang power ranger lah lelaki. Pak sikit air pada tak ada orang kacau sendiri kena bini senyap dia tunjuk kaki tu dia. Orang yang dulu bini bukan air tuan-tuan. Dia dah pengikut sunnah Nabi. Nabi jahit sendiri, Nabi masak sendiri, Nabi buat semua. Kalau mu nak ikut Nabi, mu kena buat. Cuma bila lepas kita akad nikah, aku terima akad nikahnya, habis itu kita pun delegate bawah tu masalah. Kita serahkan kuasa semuanya kepada isteri, kecuali duit. Duit kita pegang, hak lain semua kau. Dia dah sekarang Mesej basuh, sekareko. Apa ni kalau kayu api dah. Tiup asap api, basuh beriuk, basuh gerak, semua sekali tuan-tuan. Sepatutnya kalau malah sangat tuan-tuan, awal lelaki kalau malah sangat, kita nak supaya anak-anak kasih juga kita. Kita kasih kat ibu kita dulu sebab air tangan ibu kita. Air tangan dia dulu masa. Oh ibu lagi dah sebab ayah kita orang kampung dah. Tentu orang mana saya kampung. Air benda tu, luar padi dan sebagainya, mak balik awal sikit masuk. Sebab tu anak-anak kebanyakan orang dulu-dulu kasih kepada mak dia. Sebab semua air tangan mak tu jatuh dalam berat, dalam gula dia, bau ikan dia. Sampai sekarang tuan-tuan rasa tak boleh lawan kita dah mana-mana kalau nasi goreng mak kita. Dia pegang tu ada dalam motor tak pernah. Dia pegang sikit kemudian ikan rebus. Dia tumbuk-tumbuk ikan rebus. Dia duduk high dinner sikit ada bau tu. Orang kasih mak dia. Ingat, ada air tangan air, tak ada siapa orang tak nak sebut air tangan air. Sebab ada ni jalan. Jangan nak dulu, jangan dulu. Payah nak dulu. Untuk orang lelaki kalau malah sangat lah, malah sangat supaya anak kasih juga. Isteri dah basuh juga, dah masuk semua sekali dalam rice cooker tu. Pergi celup jari tak pada. Masa mula-mula nak tekan api lah, jangan masuk gelegok. Masuk gelegok, bodoh. Tahu lah nak diguna api pun, tak gong. Itu gong tu panggil. Oh, ibu masuk gelegok, gelegok, seluruh pun jari. Tak ada sekerak, berhak kecil manis dia. Ngapu, bodoh kayak gitu. Nak suruh turun, laki cepat ustaz. Oh, baru dia turun cepat, kasih cepat sikit. Ni kulit-kulit tu. Celup jari sikit apa dah. Sekali, orang kata apa, nak ukur air dah. Masuk ni ukur air. Tengok parah mana, tengok nasi tu lembek tak lembek. Kalau kau bubur bakar kau mata lembek atau berkerah. Tapi kalau dah biasa tu tak. Oh, satu buah, dua buah. Kalau berapa bulu, berapa buah? Berapa buah jari kalau berapa bulu? Masuk dalam rice cooker. Dua lebih tu dua lah. Jadi tu tak putih lah dapat muka. Setengah buah tak ada. Orang tua dulu dia pun banyak, tapi mendidih saja dia kan buang. Dia tutup duduk dia pun bubur ke tepi semua keluar. Seolah uap sahaja. Orang tua dulu dia cepat. Dia pun tunggu tu je. Kita ni nak tinggal nak ke mana-mana lagi. Jadi tak sampai seruang pun. Dia masuk dia uap je. Kecuali tuan-tuan nak kukus dan cerita. Pandai sebab aku biasa duduk dapur kan. Nak dapat pahala kan dia susah sangat. Nak dapat pahala kena buat kan. Kita ikut hendak. Kalau Nabi buat, Nabi boleh jahit. Kita memang tak jahit lah sendiri. Nabi jahit baju dia. Baju dia jahit tubuh dia, selipar dia. Hak bini dia. Dia tolong. Tolong Aisyah. Baik. Ini maksud taat kalau dulu. Ini ialah dia biarkan. Dia taat ikut kehendak bini dia. Dalam hal maksiat. Sebab dalam hal lain tak ada masalah. Dalam hal lain tidak ada masalah. Baik, kita tengok pula dalam Syama'il ini. Kita tengok perangai Nabi pula. Macam mana apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bakar, cara Nabi bakar. Tengok pada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan buat dia dapat pahala ikut sunnah Nabi. Tadi ikut sunnah dah ada 3 part Baik. Kita tengok dalam bab
rambut Nabi, tengok pak rambut. Tengok tuan-tuan ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah separuh daripada setengah telinga. Panjang atas dia ni sampai separuh. Maknanya boleh panjang. Nabi panjang terurai semua ataupun botok semua. Dia tak buat macam itu. Kita atas 3, tepi 2, tepi sekali 1. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apatah lagi yang tiru dalam gambar-gambar hok udah buat. Ada langit, terusan, masame, keceloni, sini pendek, duren-duren, pang, semua tu adalah haram. Sebab itu tasyabuh bil qaum. Iaitu haram itu. Sebab kita dah tasyabuh dengan kaum Yahudi yang buat rambut. Dia panggil apa? Kozak. Kita baru sebut kozak tu, tengok gambar dia tu, ada line, ada nipis tu, ia menipu dah kaum yang lain. Ada saya sebut dululah yang berina untuk pengantin tu, asal dia daripada mana? Kalau asal daripada India, yang buat itu orang Hindu, maka kita tiru dia hukum adalah haram. Haram tak kira orang mau pengantin tu ustazah pun. Kadang-kadang ustaz buat juga, ustazah pun buat juga. Allah sekali-sekala ustaz, anak kita tahu lah. Semalam kita tidur tu cuma cotek-cotek. Ya, kongkong membumi. Ada buat kan, kalau masih zaman mana tak ada begini. Buatlah masih oh, popak kat lukis boleh cereng. Dia bukan kira halal bagian tu. Ustaz bukan ngaji ni betul, kok betul. Bagian tu memang bagian yang halal, maksudnya tidak najis. Tetapi perbuatan tu melukis. Ustaz bukan lukis batu pun lukis bunga. Bukan kira lukis bunga, lukis batu. Perbuatan melukis di tangan itu perbuatan siapa dulu? Bersanding perbuatan siapa dulu? Siapa yang pelopori dia? Apa yang asal dia? Kalau kita tiru atas sebab tu, tak boleh langsung Ustaz ambil gambar, ambil tak masalah. Ambil gambar boleh. Tapi untuk sandingkan orang, kalau nak tunjuk orang gambar, tak boleh. Tak boleh. Tutup aurat Ustaz, bukan kira tutup aurat, kira bersanding itu. Kerana apa? Nak tunjuk orang untuk apa? Itu sebab dia. Jadi di rambut Nabi ni dia tak ada yang sini pendek, sini panjang, tak ada. Panjang-panjang semua, pendek-pendek semua. Ustaz, tak boleh buat apa Ustaz? Kita jual kajian gitu Ustaz. Nak panjang semua pun apa? Comel, botok semua bodoh pula. Tak mobil dah comel. Nak kasih nak comel lah. Jadi hukumnya makruh, paling ringan hukumnya adalah makruh. Sebab setiap rambut itu minta hak dia. Hak atas kata, macam mana kau pendek? Macam mana aku tak pendek? Dia potong nombor 2. Nombor 1 kata macam mana aku pendek? Kau dia potong nombor 1. Macam mana kau botok? Sebab aku tak ada nombor, kosong. Jadi masing-masing minta hak dia. Tak adil. Tak adil. Gitu. Jadi hak paling baik sunnahnya ialah pendek semua, panjang semua. Hadis riwayat Aisyah, hadis dari riwayat Tirmizi, Muslim, wa Abu Dawud, Nasa'i, wa Ahmad. 5 imam hadis telah meriwayatkan hadis ini. Bila Muslim hadis sahih. Hadis sahih. Hadis yang kedua pula, kuntu aghsilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid wa kana lahu sya'ru fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, adalah aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Sunnah ni sunnah nombor 2 kemarin ni. Hadis rambut tadi. Yang kedua, mandi sebekas dengan suami. Suami mandi dengan isteri dalam satu bekas. Kalau kita satu bekas tak berlaku mungkin sekarang. Satu pahit air, satu bilik mandi, satu bilik satu masuk. Sunnah. Dalam keadaan menutup aurat, dia tu di antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut, suami pun tutup situ, isteri pun pusat dengan lutut. Atas free. Atas tak apa. Dari rumah pun sebenarnya atas tak apa. Dari rumah kita punya keluarga boleh isteri kita tu untuk pakai seluar pendek dia. Seluar pendek kita dia pakai luar boxing. Boleh. Mana dia setakat pakai lutut, tapi lebih lah. Boxing hak lebih sampai lutut dengan pusat. Boleh dia nak free gitu. Air panah ekor tak ada. Panah dia pun buka. Tinggal perang saja. Macam nak kayu.
boleh hukum dia. Setakat tu boleh. Tapi bila anak dah ada anak jantan besar, tak boleh sebelah sebab menimbulkan fitnah. Ada anak jantan besar, anak jantan besar, maka tutup dia, parah tutup balik. Sebab dua tempat depan dan belakang itu menjadi tempat persinggahan syaitan-syaitan. Dua dada, dua pundak, iaitu dua dada harapan dan juga punggung belakang, yang menjadi tempat duduknya syaitan dan juga iblis bertengger. Sebab tu dua tempat tu kena tutup. Sekadar boleh tutup, kena tutup lah. Pakai tudung, mari angin dia. Belakang pun sama, pakai tudung, mari angin nampak bentuk badan, tak apa, dimaafkan. Yang tak boleh kita balut dia rapat. Dua tempat tu, dua tempat tu memang mata orang lelaki yang dipenuhi dengan syaitan, dia akan tengok dua tempat tu. Dia tengok atas, ada belakang. Depan dia tengok. Dia tengok daripada belakang, tengok. Sorry, apa dia tahu dah. Orang tu pergi kereta rosak, tengok daripada belakang. Tengok. Dia pun berhenti dulu nak tolong. Dia pun pusing tengok, gigi tak ada pun tak jadi berhenti. Tak mulai. Sebab tengok gigi tak ada. Tapi tengok belakang dari Allah Rabbi. Pakai dulu, ikat sini. Muka tak nampak pakai muda. Tapi dada nampak. Ini kepala juga. Oh, ini anak dia. Ini anak dia. Tasbih dia tu, bahasa tu. Dua tempat tu sebab syaitan yang duduk sebab syaitan bertengger. Jadi mandi satu bilik ataupun satu baldi ataupun satu pahit adalah sunnah Nabi. Tua ke muda sama. Sebab takut-takut ada plastisin tu atas belakang mana bagi tak sah. Di tengah-tengah belakang kita ada tempat tak sampah. Lagi-lagi orang yang tumbuh belum sikit. Tengah-tengah belakang ada tempat yang tak sampah. Nak garu pun tak boleh. Kalau nyamuk digigit situ, Allah punya banyak marah. Nak tapah tak boleh, kau ni tak boleh, habis tempat tak boleh. Dan sekali sandal dia putih dia. Nyamuk tak mampu kita untuk belakang. Nyamuk pun kebayang dia suruh luar belakang. Lalu berlingkar pula. Ni papa kapal tak kena. Lari senyum nyamuk. Kita sandal belakang, pecah belakang. Nah, tengok betapa lemahnya kita. Allah sengaja buat. Lemahnya kita. Maknanya masa kita hidup, kita perlu juga kepada orang untuk tolong kita. Kurang-kurang tengok-tengok belakang. Nak ketuk tak kena. Kau ni tak sampai. Nak garu sebab tu ada orang jual hak garu pula. Batik garu. Sebab bini tak ada. Balik kampung kita beli macam tu garu belakang. Nak garu kau ni tak sampai. Lagi-lagi kau ketiak lebar kan. Kau manusia. Contoh dia lah. Jadi mandi itu sunnah. Wa kana lahu sya'ru fawqa al-jummah, dan di atas rambut Nabi memiliki atas kepalanya rambutnya yang panjang, tidak sampai ke pundak dan tidak sampai di bahagian bawah daun telinga. Tak sampai di luar belakang dan juga tidak melebihi ke rambut sini, tidak melebihi daripada sini. Mana separuh belakang tidak sampai ke tengah-tengah belakang. Dia akan sampai ada yang kata di antara dua kepala bahu. Yang belakang ni sama arah bahu, yang telinga tidak melebihi daripada bawah telinga. Dua hadis. Hadis yang ketiga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'an bu'aidu ma baina mankibaihi wa kanat jummatuhu tadribu syuhmat uzunaihi. Hadis yang diriwayatkan. Yang tadi hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga Ahmad. Yang ini pula diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa'i dan juga Tirmizi. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah ini marbu'an, mana tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek badannya. Wa kana sya'ru bu'aidu ma baina mankabi. Rambut dia tu di antara dua bahu dia. Panjang dia sampai ke di antara dua bahu. Maknanya orang lelaki nak potong lebih daripada itu tuan kena potong. Dah jadi makruh, boleh bawa kepada haram. Wa kana jummatuhu nadribu sya'matul uzaini, manakala sebelah ni sampai ke separuh daripada telinga. Kalau nak panjang, bagi orang kecil, bagi hak mana ikut pekeliling dalam awam, kalau dalam askar, kebudi dan sebagainya, kena ikutlah. Sebab kita hidup atas dunia, kena ikut paling-paling kurang juga ada makruh. Tapi sebab kita ikut perintah majikan kita, maka kita yang tidak menyokong dia, yang tidak sokong benda yang haram, maka kita tidak apa berdosa. Kalau kita sokong untuk tukar benda yang haram, kita juga berdosa. Habis, itu rambut panjang lagi. Tapi lebih kurang tu lah. Kalau kita rambutnya panjang, kita bagi tahu. Itulah di antara sunnah Nabi SAW. Baik. Ini ialah bagaimana keadaan Rasulullah SAW jaga rambutnya.
Hadis riwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahnu ra'sihi wa tasrihi lihyatihi wa yuksiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Hadis rawahu Tirmizi wal Baihaqi. Hadis ini dhaif, boleh beramal dengannya. Dhaif tapi boleh beramal. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyakkan minyak rambut. Suka perbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut serta menggunakan penutup kepala sehingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak wangi. Maksud tutup kepala iaitu yang dibahaskan oleh ulama. Adakah songkok dia tutup kepala juga, adakah ketayak, kopiah, sapu tangan dan apa jua yang menutup kepala kecuali cipiah. Cipiah dia topi sudu. Kita nak pakai cipiau dan tali leher. Cipiau ialah topi, dia bukan sudu macam hak biasa ni, hak zaman dulu. Hak macam apa? Lebreta. Ada macam motor Vespa. Kabareta. Mareta. Mareta tak lah tu. Kabareta. Dia nipis sikit, dia ada sudu halus itu. Dia bukan pakai macam topi kek tu, bukan. Dia lain lagi. Orang dulu-dulu pakai lah. Orang sekarang jarang sangat lah. Ada dah seorang yang ada TV. Ustaz ada TV yang muda budak tu yang pakai juga malam-malam. Orang tak pakai macam topi sudu ni. Dibenarkan, diharuskan dalam syarat untuk pakai topi sudu. Ada sudu depan tu yang dibukit itu apabila adanya panas. Itu diharuskan. Yusuf Qaradawi kata dalam bab halal wal haram, diharuskan apabila ada sebab. Kalau tidak tak boleh, sebab dia asal pakaian itu ialah daripada Yahudi yang dibuat daripada kulit babi dan kulit anjing. Asal dia topi tu. Okay. Tapi kalau tuan-tuan pergi jalan ikan, pergi mancing, main golf sebagainya, tak pakai tu jadi silau pakai. Sekolah itu saja. Tapi kalau malam dia pasal bau aku pakai juga, itu masalah akhlak. Saya pakai, saya pakai. Kalau kita tak nak pakai kopiah, tak nak pakai sebelah, tak nak pakai songkok, tak nak pakai tutup kepala, jangan buat yang mendatangkan dosa. Gitulah. Ini dalam tak pakai ni buat yang mendatangkan dosa. Kalau kita tak nak jadi gagal, janganlah jadi langau. Kalau gagal tak boleh jadi, jangan jadi langau lah. Gagal ni bagus kan. Ikan masih daripada gagal. Mana ikan dia nak buruk dah busuk pun gagal. Banyak-banyak jadi ikan masih. Ada pun jadi ikan bekasan. Kalau sayur lobok tu dah rosak, orang ambil celup air garam tu dah jadi lobok masih. Maknanya garam ni boleh menyelamatkan benda daripada rosak. Bagusnya garam. Tapi pun jangan jadi langau. Ikan yang hidup diberok ke langau dalam masa sejam 2 jam buruk ikan tu. Betul? Jangan jadi langau. Tak nak jadi garam, jangan jadi langau. Tak nak datang kuliah, jangan larang orang buat kuliah. Dia maksud gitu. Jangan pula promo ada apa benda lah. Tak payah pergi jauh-jauh kita ke tempat. Tu langau. Tak ada jadi duduk diam-diam je. Suruh orang tak mau pergi. Itu lain cerita. Ini larang pula atas wajah. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak wahib. Tak jijik langsung. Kau tu, ya kok, aku tak pernah pergi ni. Mengalah kata aku, mana tak boleh pergi, kecek Kelantan, bukan mobile. Semua kena bismillah. Waktu-waktu kecek Kelantan pun tak payah pergi tu ngetel, sedap. Itu langau. Sebab tu langau hidup tak lama, 7 hari ya Allah bagi hidup dia. Lepas tu dia mampu. Ganti pula orang lain. Sebab dia beranak dalam masa berapa minit. Tak percaya tu kan biarkan ikan, lepas tu langau mari tu berok, dia pun keluar. Lalak dia, tertahan dia kan. Dalam berapa jam sahaja dia akan keluar. Yang keluarlah anak dia, merayak, berok. Lepas 7 hari dia boleh terbang, dia akan mati. Sebab anak dia banyak sangat. Kalau biarlah dia tak mati dalam masa 7 hari, kita mati kena langgar. Kata sebab apa? Timbalan pengurusi apa sepang tu mati. Yang berhendang lah. Langgar lah tu umur dia pang-pang tu kata, jangan nyamuk.
Yang mematikan saja. Namrud ke Fir'aun matinya yang jangan tuan, jangan. Mana kecil kalau Allah nak bagi. Tak payah mana tuan, tak payah mana. Kita ambil kaca putih tu pun boleh hidup 2 biji dah. Kaca putih boleh hidup. Dalam masa 2 hari jangan tengok. Nathan tu dia kembang tau. Dia kembang. Sumak lebih hidup mati. Tak saya terang. Kaca kuda, kaca warna hijau, kaca putih warna hijau. Sebab dia berlaku dahulu. Pernah berlaku. Bukan itu saja, itu keluarga saja, soal kakak saja. Itu main-main hijau, dia boleh hidup. Ibu terlalu, terus pagi. Ibu ambil suami, pagi. Ibu senyap, takut ayam malu. Lepas tu duduk 2 hari bang, hidung bang macam hidung lembu. Dia tak keluar, bila tak keluar, angin tak boleh masuk. Jadi dekat dalam, tengok hidung makin besar. Itu mulai 2 hari. Pergi hospital, kita tengok-tengok, ada 2 butir. Kita ingat, kau duduk di atas lembu tu, pigah, bang tengok. Pigah. Sekenik. Kutu babi kena sama. Hari tu saya buat ceramah di Mersing, di hospital. Saya tu Pak Abu dihinggap oleh kutu babi. Apakah hukum apabila dia sembahyang? Majoriti sembahyang tak sah. Sembahyang Pak Abu tak sah. Sebab ada kutu babi najis di badan dia. Tak sah kan? Dia kata tak sah. Habis saya soalan. Sekiranya kutu babi itu pecah atau mengeluarkan darah, apakah cara untuk membersihkannya? Menggunakan sekali air tanah, 6 air biasa. Itu realiti tu. Saya buat soalan, kuis. Saya buat 1 hari dia buat kuis apa semua sekali. Rupanya dia faham kutu babi itu darah babi. Dia nak darah babi, nama dia babi. Dia tidak babi pun. Macam lagi lauk. Di lauk tu kan, anjing lauk. Kau boleh makan anjing lauk? Tak berani. Jamaah. Semua binatang laut adalah halal, harus dimakan kecuali yang berbisa. Kecuali yang berbisa sahaja tak boleh. Semua boleh. Babi laut, kutu laut, anjing laut. Berkah. Macam tak cahaya. Kita pakai sari anjing laut, babi laut sembelih. Kita bawa bagi sini salam. Dimakan. Anjing laut boleh dimakan, babi laut boleh dimakan. Semua binatang laut adalah harus dimakan kecuali yang berbisa sahaja. Dia balik bukan babi, nama sahaja. Babi macam kutu babi saja. Kutu babi. Sama dengan apa? Iaitu duk wairah anjing. Anak kambing menyusun anjing. Waktu sebenarnya Allah benda lama dah. Dari kita lama bukan sebut pasal anak lembu, anak kambing tu. Dari kita lama sebut ialah ikan. Ikan yang dibela dalam kolam, di atasnya adalah ada kandang babi ataupun anjing. Najis dia turun dalam kolam ikan kita. Gemuk lah. Kebanyakan kita kata bila makan apa tahi babi, ikan jadi gemuk lah biasanya. Jadi ikan keli ke, ikan tilapia, ikan keli tak edong. Wakmu. Sebab airnya air babi tu. Boleh makan pada. Kita tu boleh. Kita tengoklah kita apa-apa pun. Kita tebak-tebak sikit lah yang kita di Filipi. Di Filipi tak ada yang cerita. Kalau tebak-tebak dia akan cerita. Yang gemuknya binatang itu hasil daripada makanan yang haram tadi. Seperti air kumahan babi dan sebagainya. Boleh makan pada. Dia gemuk sebab tu je. Tak boleh makan. Okey, baiklah. Kita duduk tepi kubur rumah kita. Atas kubur kadang-kadang. Tiba-tiba ada buah teler, kata bagi buah jandu, apa gaju dan sebagainya. Buah dia, tengok tuan-tuan nak makan. Air dia ada air mayam. Dia sedut daripada air mayam. Akar dia sampai ke bawah. Kenapa kita boleh makan yang tu? Tiba-tiba orang ni tak boleh makan. Sama-sama najis. Bezanya najis berat, ni najis pertengahan. Sebab apa? Boleh makan tak atas kubur? Boleh, galik-galik tu ambil kalau buah apa jus tu, satu plastik ambil makan colik lah, buat khabu lah, masuk lemuk cili api, macam-macam boleh buat. Lepas tu buah dia tu pula bakar pula, makan pula isi dalam sekilo RM40 kau beli Thailand. Nampak? Jadi saya buat bandingnya dulu lah. Kalau yang tu boleh dia makan, kenapa yang ni tak boleh makan? Kenapa tak boleh? Sebab ikan
makan. Jadi anak kambing menyusul dengan anjing. Tak kira lah berapa kali kenyang. Dia tanya pula, Ustaz, berapa kali kenyang? Dia kira banding dengan orang. Orang memang 5 kali kenyang, mazhab Syafi'i. Kambing bukan aku kira berapa kali kenyang. Jenuh dia tengok. Tak kenyang lah. Duduk sodok lagi, kenyang lagi. Bukan gitu. Kucing kau kapur, banyak kita kira kenyang. Memang mazhab kita untuk orang sahaja 5 kali kenyang baru kira dia balik susu. 5 kali kenyang. Kaedah kenyang ialah 5 kali tertidur. Ada kata gitu, ada kata 5 kali sendawa. Tak kisahlah mana-mana. Tapi binatang tadi boleh dimakan. Tadi ada masalah, boleh makan. Yang anak kambing itu boleh makan sembelih. Sekiranya ada najis daripada anjing yang dia minum susu tadi, maka wajib dibasuh di samuk terlebih dahulu sebelum digulai. Sebelum gulai anak kambing, tengok-tengok keluar lagi susu daripada mulut dia lepas sembelih. Keluar susu. Maka tuan-tuan kena samuk satu tanah nak air biasa. Macam juga ayam kampung. Yang duduk kampung dulu, dia makan pesuak kan? Dia makan kain kita. Tak ada jatuh habis, dia sejuk dah. Dia tengah jatuh, nak. Lepas tu tuan-tuan sembelih. Dia tengah sembelih, dia mata pisah tu keluar biji timur, biji temikan. Tegamuk, tak apa soal lain. Kalau ada najis tu, wajib dibasuh. Makan dah tanya. Tak makan ayam kampung. Ayam kampung berhubung segala mahal tau. Baju deduk yang buat untuk makan ayam bandar. Daripada apa? Tak ada najis. Najis juga dia campur-campur semua sekali. Tapi tak apa kalau tak ada najis. Kalau tak ada najis di badan dia, maka boleh dimakan. Kalau ada najis wajib disamuk. Anjing mukallaf. Anjing mukallaf, anjing yang terlatih, yang diajar oleh kita untuk menangkap dan membunuh haiwan. Dia pun pergi tangkap. Kita bismillahirrahmanirrahim. Tom, tangkap. Dia pun pergi tangkap. Syaratnya anjing itu mukallaf, anjing yang terajar, anjing yang terlatih, anjing yang ada ilmu. Anjing ada ilmu. Anjing pun kalau ada ilmu, kalau dia gigit halal dimakan tak? Bandingkan Allah buat dalam Quran yang cukup hebat. Mukallaf ialah anjing yang dilatih. Anjing yang dilatih maksudnya kalau kita baling kayu, kata pergi ambil, dia akan pergi ambil. Kalau kita baling kayu, dia angkat tulang bagi kat kita, tak boleh bunuh. Tak boleh, anjing tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab tak dengar kata kita. Kita baling handphone, ataupun ada handphone 2 sana. Kita kata aku nak handphone Apple. Dia ambil 3-10, tak boleh pakai ni. Itu kena tembok. Orang ajar, ambil homework sekali. Bateri pun tak ada jual apa kita. Aku nak Apple ataupun Samsung ataupun Vivo baru. Ini yang ambil lain. Itu anjing belum mukallaf, belum terlatih. Belum terlatih Jadi kalau anjing yang kita suruh A dia ambil A, B dia buat B, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Tahu kita tangkap, dia pun kita tangkap seekor usah, dia bawa kat kita. Dia gigit kat sini, kat leher. Dia tahu mana tempat dia gigit, mati. Maka binatang itu boleh dimakan. Syaratnya mazhab Syafi'i wajib disamuk kesan gigitan dia dulu. Tak payah sembelih. Tak payah sembelih. Walaupun dia dah mati. Tengok, hebat ke hebat. Allah berikan seekor haiwan. Bila ada ilmu, Allah naikkan martabat dia daripada anjing-anjing yang lain. Nampak? Ilmu sahaja yang membezakan manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nak beza di antara mukmin ni sama mukmin belakang, tapi bezanya kita di antara satu sama lain ialah dengan ilmu. Darajat itu banyak darjat, bukan satu. Darajat banyak darjat. Hebatnya orang yang ada ilmu berbanding dengan tak ada ilmu. Sama-sama walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak Adam, tapi aku lebihkan dia kerana ilmu. Aku lebihkan anjing mukallaf daripada anjing-anjing yang lain walaupun mahal kerana ilmu dia. Kerana ilmu yang kita ajar, dia boleh ikut kata kita sehingga boleh makan dia walaupun tak disembelih. Dalam mazhab ini bukan mazhab lain pun lagi. Syarat anjing itu betul-betul terlatih. Macam kita menembak tuan-tuan. Satu peluru, satu binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin satu tembakan mematikan burung, maka dia jatuh, tak perlu sembelih. Boleh dimakan, tak ada masalah. Cumanya ikhtiar untuk rasa hati itu selesa. Kata dalam mazhab Syafi'iyah kita, sembelihlah sebagai sunat untuk menenangkan hati. Tenanglah hati kita. Orang kata sembelih. Walaupun sembelih itu dah mati dah. Sembelih kita boleh makan. Tapi kalau orang tanya, sembelih ke tidak? Tak sembelih.
Ramai yang tak nak makan. Tak nak makan. Walaupun rupanya kata boleh. Kita pergi rumah Cina, sewa, kita sewa atau kita beli rumah Cina. Dapur dia. Kita nak sama kan dia. Sebab memang Cina, kita kata ada kepala kita, makan babi, anjing mesti ada. Kita pun dapat. Wajib kita sama, kalau tak sama tak selesa. Kita kata kita moden sikit, tak apalah dengar ustaz kata tak boleh sama lah sebab tak ada anjing. Orang tua kita main kat kampung. Mu duduk, baru beli rumah. Dulu rumah siapa? Rumah Romaino dulu. Romaino Cina. Bahasa biara yang kata itu Romaino Cina. Rumah Romaino Cina. Mu tak sama dapur ni. Doa ustaz tu kata boleh tak sama. Aku tak makan. Betul. Itu buat kita yang pegang. Betul-betul ni aku tak makan. Mu kena sama rumah ni. Aku tak jadi balik semula. Nampak? Jadi untuk tenangkan hati, walau ada sahra, maka kita pun sama. Ambil air tanah sekali, kemudian 6 kali air biasa. Kalau tak keluar daripada rumah. Walau tak ada najis. Kalau tak ada najis, dimaafkan. Tuan-tuan berjalan pergi masjid hari Jumaat. Lalu untuk saya sembah, saya tulah kucing berok, dan lembu berok, semua tu. Tiba-tiba bang, lalu kata tu kecil air kena baju Melayu kita. Tengok-tengok tak ada apa-apa, basah. Kita pun pergi sembah Jumaat, tak ada masalah. Sebab dia dimaafkan. Tapi kalau ada 3 ketul tahi kucing ada poket, mati tu buat mulut bengong. Ngok-ngok bagi. Ngok. Orang dimaafkan ini ialah kalau tak nampak air dia. Ni nampak ada 3 ketul. Angkat satu poket bawah sore ada. Tengok-tengok. Kayak kucing, kayak kucing. Dimaafkan. Itu bukan maaf tu ngok bagi. Dia tak boleh sebab ada najis. Nampak najis tak boleh dah nampak najis. Macam masuk rumah Cina dan sebagainya. Kalau kita duduk rumah dia tu, perlu sama kena sama. Sama pula kena cerdik. Nabi sebut aulahunna bit-turab. Aulahunna bit-turab. Maksudnya seawal-awalnya ialah dengan tanah. Nabi dah cerita. Jadi kita tiba-tiba bubur tanah akhir sekali. Kita mengingat kotor lah bila bubur tanah akhir sekali. Sebab tu Nabi kata bubur tanah dulu. Ataupun tanah yang tengah-tengah. Tak kisahlah. Yang pertama tu air biasa sekali, 2 kali, 3 kali. Tengah yang keempat buah air tanah. Buang dulu. Yang ke 5, ke 6 dan 7 air mutlak biasa. Barulah najis hilang, kotoran, warna seluk itu hilang daripada rumah kita. Macam sama baju juga. Jangan air tanah habiskan. Orang kita berapa jelas mana nak ngajar tak kerti. Dia tu tidur dia pada. Mari juga bertidur. Last sekali tu air mutlak, air bersih. Berlainan dengan mandi jenazah. Akhir sekali kapu baru. Kalau kapu baru dulu air bersih clear sekali, tunggu juga orang tu. Sebab kapu baru peranan dia untuk mengencangkan kulit elok daripada bau busuk. Sebab tu kita letak kapu baru di akhir sekali. Bukan saja-saja Nabi ajar tu tuan. Bukan saja-saja ajar tu. Maknanya ada sebab dia. Air mutlak, kemudian air cedana, ataupun kalau tak ada cedana, dulu orang guna air pokok bidara, sekarang payah. Dan satu lagi situ. Sekarang ni dijual ada situ dah tua kering. Dia situ tu asal dulu dia berbuih. Kalau ketuk yang muda tu dia akan berbuih macam sabun. Nak ganti daripada sabun dulu tak ada sabun. Gunalah situ ke situ. Situ tak situ boleh lah. Kedah. Tapi kalau sebut orang Sarawak, situk lah betul tak? Situk apa dah? Ramai. Kau dia mana? Aku dia situk. Situk. Sini lah. Situk. Situk. Ada orang Sarawak. Jadi kena pandai lah. Buat dah. Jadi anjing tadi ia menyusul anak kambing boleh dimakan. Ikan boleh dimakan walaupun berada dalam kalangan terapung-apung najis. Najis. Keluar ikan talapia. Usan. Minum saya ambil pancing balik. Samuk dia dulu sebab ada najis lepas tu makan. Panggil lah dia spa ni. Muncung. Masuk merah pun dah. Muncung. Tak tanya dah. Syarat dia yang kita tanya lah. Dia kata mana besar ni? Kita pula AJK tak cerita kan. Cerita aku suka ni. Aku ambil lokan tu jangan dekat rumah perasa sebelah. Nak makan lo. Jangan tanya banyak nak makan. Jangan tanya banyak. Tanya banyak memang tak makan.
Kalau nak makan, kalau tak nak makan boleh tanya, ikan mari mana siapa pancing. Kalau duduk dalam koleng-koleng siapa makan ni macam mana? Upek masa mancing tu haram tak haram? Habis tak makan Kalau ikan haruan, ikan tomek, dia makan upek hidup. Itu pun saku katok pokoknya haram tu kan. Katok hidup itu pun saku atas belakang dia. Supaya dia nak gok-gok makan ikan tomek pun terkan. Haram. Hukum dia haram. Tapi ikan orang dapat tu tak haram. Hukum katuk tu haram. Seksa dia tu. Nak tak nak tu dia kena jetik sampai mati, baru sapu. Ustaz mati dia tak gerok pun dah. Dia tak gerok ikan tak apa. Kalau musuh gerok, ikut mutu dia tu gerok ikan. Orang kata haram. Nak dukuk supaya halal. Hei, demu. Kena pukul dulu dah, pukul bagi mati. Seksa, kena tengok seksa. Kalau kita komen tu tak nak makan, dia bekok, jelek tu. Kalau bini pula mengandung rumah, keluar anak lahir jelek tu. Apa nak buka? Betul tak? Kita tak percaya tu benda tu Jangan percaya, tapi berlaku. Jangan percaya, tetapi benda tu berlaku. Biasanya 3 bulan dan ke bawah sebelum ditiupkan roh kepada janin dalam perut. Roh masuk selepas 120 hari kandungan 120 hari bersamaan dengan 4 bulan. Mana tempoh sebelum daripada tu berhati-hati, beringat kaki pancing dan sebagainya. Tolong ingat, bukannya apa dah, supaya kita tidak lalai ketika roh itu nak dimasukkan dalam anak kita, dalam janin. Tolong hati-hati itu. Takut-takut terjadi, sebab dah ada yang terjadi. Orang itu suka lagu ayat, dia lagu ayat. Lepas tu ayat dia kena kaji sini, dia kening. Dia pun ambil dia boleh jahit. Dia jahit. Dia terlupa isteri mengandung 3 bulan kat umur. Lahir-lahir ada kesan jahit di dunia Nabi. Dia tak percaya. Saya tengok, ni pasal apa ni? Dia pun ingat dah dulu, aku dah ayat. Ayat aku nak kaji, aku jahit. Aku jahit, kesan jahit tu ada nampak di kuning dia. Ada kaitan tak? Tak ada tak ada kaitan. Tapi kenapa ada? Kebetulan. Okey tak? Kebetulan. Sekali lagi, sama juga ayat yang tadi sebelah telinga belakang. Tembus sini, lubang. Dia pun jahit. Lain-lain ada juga lubang ni. Ada juga kesan dia jahit. Kebetulan. Tak apa. Jangan percaya lah. Tapi tolong jaga, tolong ingat lah. Tolong ingat anak. Jangan kita lalai. Jangan lalai. Bukan tak boleh pergi mancing masa boleh ingat tu. Pergi lah, tak ada masalah. Tapi bila datang kasih, kalau kita ambil rokok dengan Maggie, dia tak pergi ambil masalah. Betul. Saya pernah jumpa orang yang suka mancing. Isteri dia kata, Alhamdulillah suami saya sekarang Ustaz, syukur dia main golf. Golf lama. Sekali pergi main 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi lebih baik daripada 3 hari 3 malam tak balik di laut. Betul, buat balik ikan. Saya kenal Ustaz, ikan mancing dengan ikan beli. Saya tahu. Dia beli ikan supaya bini tak dapat. Lepas tu dia tekan biji mata bubu, mata kain macam-macam. Saya kenal Ustaz. Saya anak orang laut dia tahu. Kata okey, dia beli juga tak balik tangan kosong. Tapi masa Ustaz, bila pergi tempat pula yang mana handphone tak dapat lain dan sebagainya, isteri risaulah. Mana sayang lagi kat kita tu. Tapi udah kaki pancing, tahi pancing tu Ustaz. Cerita lah apa benda tu. Tak boleh. Macam orang gila kau pukul 12 kaki, matahari pacok atas kepala. Masa tu dah sedap dia tengok. Kelepung. Oh suka ya Allah. Anak marah dia main mana darah itu. Bapak. Pukul 12. Oleh kerana dia minat, dia orang gila, dia tahan dia. Mancing lagi berat. Dan orang mancing yang mudah nak tipu bini. Betul? Mudah. Allah mancing. Mana tak sini? Berapa hari 3 hari? Mudah 3 hari. Nak kata apa? Awak balik ikan. Boleh ikan ramai. Ikan haruan, ikan puyuh. Balik satu tu. Allah ni lah letih. Muka hitam. Yalah boleh madu bini muda. Mampulah. Macam ni. Tak keluar dah. Memang lah. Sebab aku tak minat mancing. Tak tunggu saya susah. Kalau dapat ikan pancing setengah jam sekor tak habis. Baik tahan buka pun cakap jaya. Jangan tak dapat balik. Habis cerita. Dia duduk pancing tunggu. Hak tak isap okok jadi isap okok mancing. Bah agak tinggi muka ni pedih. Agak kakak tu isap okok. Hilang kakak ni asap okok. Mula-mula. Lepas tu okok orang kata beli okok sendiri dah okok mahal lah. Saya tu orang kira okok suruh beli. Bukan suruh saya kawan. Dia bilang berapa dah ni sepotong. Mula 17. Peter Sturgeon menolak.
Dia nak like ke apa? Abang nak like lah. Kita nak pun juga ada orang ni like ni nipis sikit bang, kata nipis. Tengok sama je kotak dia. Dek rasa dia tu dia halus je. Kita tak isap rokok, kita tak anggap apa dah. Kata belah-belah ni, dia sayang. Kalau saya buat kotak dah 30 hari, 35 dia. Umio rasa. Ustaz tak tahu Ustaz. Dia feeling dia lah. Dia dapat isap Allah Ustaz. Macam Ustaz lah mengajar sejak 2 jam tak rasa apa tak Ustaz. Biasa dia begitu. Tak kata berhenti lagi. Biasa ni biasa. Baik. Tengok ada tadi. Nabi suka pakai minyak rambut. Minyak rambut adalah sunnah. Laki perempuan sama. Wa tasrihil lihyati, dan Nabi juga merapikan janggut. Ada janggut tu merapikan. Rapi ni maksudnya elokkan dia, jangan elok serabai. Serabai ni sini sorak, ni sorak tu puan-puan dulu. Orang tengok lemah. Tutup mulut orang tengok. Tutup. Bagi kata bagi sama. Kalau nampak keluar tu anda bagi kemak. Kalau panjang panjang dia. Potong bagi sama. Ikut riwayat Nabi panjang ni tak ada lebih daripada tangan dia. Kalau lebih sampai bawah jadi dah jadi bilik nama. Potong. Bagilah tu berkumai tu. Orang rapak-rapak macam orang Turki, macam orang Iran. Kumai kan. Hak mana kita ada jalan-jalan tu. Kalau ke bawah-bawah lah. Kalau ke isi dah. Jangan sorak sini. Sorak kusur yang kau ni. Lepas tu bulu misal naik masalah hidup. Bulu tu tukar. Bulu jangan. Ingat kau jangan kata-kata bulu hidup. Bulu secuk. Bulu panjang. Bulu lalu ke tepi ni lah. Macam highway tak siap. Tu makruh lah tu. Sebagai makruh. Wayak sirul qina, serta sering mengenakan penutup kepala hingga kana saubahu saubuz zayyat, adalah pakaian dia itu sentiasa macam berminyak. Lelaki Nabi ni lelaki yang suka pakai minyak rambut. Ada riwayat mengatakan lebih daripada 3 kali sehari Nabi berminyak ke rambut. Jadi tuan-tuan kalau tak pakai minyak rambut, tuan-tuan kata Ustaz saya tak ada rambut. Sunat juga ambil minyak puntangnya lalu di kepala. Tuan-tuan pergi umrah, kali tahun tuan-tuan cukup kepala lah. Lepas tu rajin dan tu buat umrah pula. Ada rambut tak? Sunat melalukan mata pisau di atas kepala yang botak. Sunat meminyakkan kepala yang botak. Nanti jawab tak ada rambut, ambil sikit berminyak. Tak ada. Sebab apa? Itu sunat. Kita perlu buat banyak sunat lah. Mudah-mudah kita boleh buat ni. Naha Rasulullah SAW anil tarajjuli illa ghibba. Nabi melarang kita merapikan rambut dengan berlebihan kecuali hanya sesekali. Mana pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Nak tidur malam itu merapi rambut lah, sebab nak tidur dengan isteri dan sebagainya. Kita suruh isteri pakai comel, kita comel. Baju tak ada, pakai kain belakang makan lembu. Kita pernah tengok kain belakang makan lembu. Dia keriting dah, dia keriting naik pakatan. Lu makan dia tarik balik. Dia keriting dah. Kata stereko macam mana pun dia keriting tu tak naik. Sikat jadi, kain dia jadi sikat. Jadi spring. So, tapi petua. Kawan saya ni boleh jadi betul lah. Dia kata dia nak tidur malam, dia pakai kemas. Ini dia kahwin dua. Dia pakai kemas. Dia sepanjang masa tu dia kahwin lebih kurang 15 tahun ke 20 tahun lebih kurang dengan isteri dia. Dia tidak pernah melihat aurat isteri dia. 20 tahun kahwin, tak pernah lihat. Isteri dia dalam rumah dia pakai kain tudung. Nak masak pakai tudung macam biasa, macam anak dalam. Jadi di balik kerja tu dia rasa terkesima dia. Lepas tu dia tak ada gori camp, tak ada siap camp. Yang itu api 15 tahun dah kahwin tu. Kalau dia kahwin umur 30, mana 15 tahun dah umur 45. Kalau dah 20 tahun umur 50. Maknanya dia masih kita tengok aurat isteri dia. Malam dia tu aku akan pakai kemas baju Melayu atau pukul blazer. Kata ni belawak dia menasah. Betul pak ni dia pakai kemas. Kalau dia pakai baju Melayu, dia pun duduk atas kursi, bininya berlari, buka baju Melayu bagi air, buka sampai relax. Mesti pakai tudung. Dalam keadaan macam orang baru kahwin. Kalau aku pakai kok, kalau saya buka kok, kalau sangkut, lepas tu buka baju sangkut, pelan tutup apa masih dia.
Aku tak pernah tengok aurat bini aku. Menyebabkan hubungan dia tu macam nak dagu dulu. Macam nak dagu. Kita ni jadi jemu ni sebab apa nak ada lagi. Mudah sangat. Ya. Klik-klik ke Megatron je. Tok lelaki pakai game black out sisi dia. Tak ada apa-apa. Ini betapa susahnya buka baju tenang. Bila tenang, segala yang dikawal oleh minda kita. Baru hebat. Kecundangnya seorang lelaki kalau minda ni. Tak, balik operasi tak ada apa-apa. Belum dah hujan. Habis kita. Yang faham-faham, yang tak faham dia. Yang buat-buat tak faham lah. Agak-agak sekali faham. Itu masalah dia. Jadi dia buat dia tu betul lah betul. Benda-benda tu dia ada. Dia buat belah-belah tahun, 10 tahun. Hasil dia kasih sayang dengan isteri. Oh iya. Kita iya tu betul lah bini nama balik. Ya. Kalau dia detik dah. Detik. Boleh jadi lah tuan-tuan. Kita ni terlalu borok kan borok. Sepatutnya tidak macam tu. Tidak macam tu. Dan akhir sekali hadis dalam bab rambut yang ada Nabi SAW kana yatarajjalu ghibba. Allah Rasulullah SAW hanya bersih rambutnya sesekali sahaja. Maknanya ikut darilah pagi, petang dan juga malam. Baik. Tengok sikit lagi. Sikit lagi mengenai uban yang berada di badan Nabi. Ma'adatu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Kata Anas bin Malik dalam hadis Tirmizi dan juga Imam Ahmad, saya hanya dapat menemukan 14 uban di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi wafat umur 63. Dia ada 14 urat sahaja uban di kepala dan juga di janggut. 14 urat. Ini kalau kita kata Ustaz, kalau macam saya kena buang lah, yang uban yang banyak lah, uban banyak sangat, nak suruh ikut Nabi 14 urat. Jadi tuan-tuan ada banyak uban, tak payah lah buang uban yang putih. Tapi tuan-tuan ada buang rambut hitam. Sebab hitam ada 14 urat, orang yang semua uban. Jadi menusuk. Rasa dah 5 hari bini nak buang lah sorak nak cukup tinggal 14 lah. Yang ini tidak menjadi sunnah. Nak ceritanya Nabi ni tak makan dek usia. Ada 14 orang. Ini riwayat yang sah. Tak perlu kita simpan, cuma kita tahu bahawa Nabi ni tak berubah sangat. Dalam riwayat yang lain, inna makana syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min 20 sya'ratan bayda. Hadis riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Ibnu Umar. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Adalah uban di kepala Nabi seumpama 20 sya'ratan, 20 urat sahaja. Tak ada 14, mana pun lebih kurang. Tak ada yang banyak. Tak ada kata satu kepala Nabi dah. 14, 20 ini lam yakun fi Rasulullah sallallahu illa sya'ra. Dalam hadis yang akhir pula ni hadis Muslim, lam yakun fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un illa sya'aratin mafrikin ra'sihi iza dahana wa arahunna duhun. Kata dia sini adalah aku melihat di kepala Nabi beberapa urat uban sahaja. Beberapa, tidak diceritakan berapa, tapi beberapa sahaja. Katakanlah. Jadi beberapa sunnah tersebut yang boleh kita amal, yang boleh kita buat untuk diri kita sendiri, supaya kita ni di antara golongan yang cinta akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kan, Nabi bercelok, Nabi pakai cincin tangan mana, Nabi pakaian, kasut Rasulullah, banyak lagi dalam Syama'il Muhammadiyah. Sikit-sikit kita akan sambung nanti insya-Allah. Jadi yang kita dah belajar, pakar-pakar kita amal, pakar-pakar kita sebarkan kepada orang lain. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita sebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan termasuk kita dalam golongan di zaman tabnu ada qata amalu illa min salas. Matinya anak ada, maka matilah segala amal dia. Tak boleh beramal, nanti nak beramal apa, nak sedekah tak boleh, nak sembahyang tak boleh, nak puasa tu semua dah tak boleh, kecuali 3 benda sahaja yang menghidupkan semula amalan kita, iaitu
Sadaqah jariyah, ilmu yuntafi' bihi, wa ibnu salih yad'u lahu. 3 sahaja laluan, iaitu sedekah yang kita berikan. Sedekah amal jariah kita yang kita berikan, sama ada wakaf kifah atau wakaf Quran atau wakaf apa sekalipun, itu yang merupakan amal jariah yang kita sedekahkan. Yang keduanya ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang bermanfaat, saya bagi ilmu kat tuan-tuan bagi orang lain pula, itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab Nabi tersebut fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala sa'iril umam. Lebihnya seorang yang alim berbanding dengan ahli ibadat yang tidak ada ilmu, seumpama lebihnya aku berbanding dengan umat-umat aku. Jauh beza tuan-tuan. Orang yang alim dengan orang yang abid. Abid ni orang rajin beramal tapi dia ilmu tak ada. Bukan ilmu tak ada nisbah nak beramal, dia boleh beramal, dia tahu cara nak sembahyang, dia tahu, tapi tak ada ilmu nak sebarkan kepada orang lain. Tak erti nak buat apa, tak erti nak WhatsApp, tak erti nak ambil gambar macam ni, tak erti nak buat internet, tak erti nak WhatsApp, apa tu tak erti. Dia tahu beramal je. Maknanya tak lebih daripada orang yang ahli. Sebab orang ahli mungkin beramalnya lebih kurang orang yang abid tadi, tapi dia lebih lagi seperti lebihnya Nabi berbanding dengan umat. Jauh berbanding dengan umat, jauh. Sebab apa lebih? Sebab seorang yang alim, dia beramal untuk diri dia. Dia sembahyang duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, sikit je sembahyang. Abid, seorang yang rajin sembahyang, abid dia sembahyang berapa rakaat boleh buat duha, mungkin 20 rakaat. Tapi orang yang alim, walaupun dia buat rakaat 2 rakaat saja, tetapi orang yang mendengar ilmu dia juga buat 2 rakaat. Malam ni ada katalah ada 50 orang, pakat buat 50 orang darahnya 2. Saya dapat 100 rakaat malam ni untuk sembahyang tahajud. Malam ni kalau tuan-tuan buat, saya bagi tahu pahala sekian-sekian, tu pun buat 100 pahala saya dapat free. Saya buat 2 rakaat tapi saya dapat 100 pahala. Sebab tuan-tuan semua buat. Tapi orang yang abid, dia hanya buat 20 rakaat. Tak mampu nak buat banyak. 20 rakaat tu banyak dah tu lah. Kalau terawih pun ikut dah. Kita dapat dah terawih dah. Buatlah 20 banyak-banyak pun boleh buat, tapi tinggal depan lah, yang belakang sikit. Itu pun yang hormat kata imam. Kalau tak hormat kata imam, riba juga. Riba. Dia macam siung, mari habis separuh meja. Lepas harga rekat, mari habis separuh meja. Dia tinggal sikit yang untuk imam dengan takbiran. Kalau tidak, kena kunci. Tak, makanan tak boleh makan. Sebab dia tak boleh nak buat banyak kita, penat, letih dan sebagainya. Tapi orang yang ada, dia cerita ke orang lain. Orang lain pun buat, dia akan dapat banyak. Bayangkan kalau saya dapat 1 juta orang, jadi anak murid hanya yang dengar saya cakap mengenai kelebihan sembahyang tahajud, duha dan sebagainya, maka 1 juta orang layak Malaysia, daratnya 2 rakaat, berapa juta saya dapat satu malam. Nampak? Itu sebab Nabi kata lebihnya orang ada ilmu sama lebihnya aku berbanding dengan umat, jauhnya Nabi dengan kita. Maka tuan-tuan nak suruh, saya nak tuan-tuan ada ilmu dan bagi orang ilmu tersebut, maka tuan-tuan akan dapat lebih daripada orang yang rajin. Orang yang rajin buat ibadat lagi banyak mana dia rajin. Mungkin hari ni malam, tapi kita oleh orang ramai orang dengar kita mengajar, dia pun buat hari ni buat 50 orang. Malah hari, malah esok ada orang lain pula. Malah esok macam dia buat shift. Kalau 1 juta orang setiap malam ada 100,000, setiap malam tu ada 100,000, malam esok 100,000. Dia tidak dah. Malam esok orang lain pula, Selasa malam Rabu orang lain pula ibadat. Rabu malam kami orang lain, kami malam Jumaat malam satu malam. Itulah pusing semula. Maka setiap hari saya akan dapat 100,000 daratnya 2 rakaat untuk tahajud saja. Maka 200,000 satu malam pahala saya dapat tuan. Bukan saya, tapi kalau tuan-tuan bagi tahu orang lain, sebab tu ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Penunjuk ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang buat. Ditunjuk je. Dia bagi tahu je. Itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu tuan-tuan tak rugi tuan-tuan cari ilmu yang bagi tahu orang lain. Tak rugi tuan. Kalau dia kata Allah, aku nak dia main nak tengok dunia, kau kat rumah. Tapi tuan-tuan tak rugi. Sebab tuan-tuan bila dapat ilmu, sebarkan kepada orang lain. Kalau rakan ni dia pun sebar dalam YouTube, dalam internet sebagainya, dia akan dapat pahala. Orang nak amal tak apa lagi, dia bagi dulu. Bagi. Wani. Aku sekarang pun Al-Habib mari buat ni lah kan. Macam dia nak kuping lepas tak, kamu kita dia tengok jenis tadi dia jenis tu berhenti lagi dia. Nah, jadi Nabi sebut tu betul lah. Memang betul dan tepat sekali. Beza jauhnya antara Nabi dengan kita. Maka tuan-tuan jadilah orang alim. Supaya satu, ilmu itu boleh menyebar selepas daripada kita mati. Kita dah mati tapi bonus dividen tu jalan. Ilmu itu orang lain pula sebab pula. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh menulis, tuan-tuan boleh merakam, tuan-tuan boleh bercakap dan sebagainya, teruskan. Inilah kesinambungan.
Kalau orang rajin menulis macam Doktor Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia rajin menulis. Tak apa, nimpi-nimpi pun tak apa buku-buku dia. Ya. Kalau ambil direct ni dia tidaklah terlalu mahal. Dan harganya harga cetakan. Ambil dia. Adalah sebab nak kira menulis dan sebagainya, merujuk dan sebagainya adalah satu kepenatan. Penat kan? Kena agak senang lah, dah biasa. Bukan macam cikgu mengajar sejarah. Cikgu mengajar sejarah dah 20 tahun, dia boleh hafal lah pengusak mana. Sebab dia mengajar sekolah tu je. Sekolah tu je dia mengajar. Kita mengajar banyak sekolah. Kena anak murid pula, anak murid sama. Takkan nak mengajar yang sama. Anak murid kata apa benda dah ustaz ni, Qul Allah saja. Habis surah, seluruh selama ni Qul Allah je. Dia nak kau nak tak ada ke? Kau pendek lagi. Maknanya dia ada berlainan. Cikgu sekolah, memang sekolah tu sejarah. Lepas tu kita tu, pandai cikgu tu. Masuk-masuk buku tak ada melenggang. Gede-gede buat kotak dia. Buku surat 83 curah 8. Tajuk dia. Andrew Gabriel. Jarum kafe dah kurang sikit. Boleh nak SPM sejarah. Tadi pergi mengapa tarikh ni dah. Para suara lah, curah longkong lah, mongkuk. Ada mongkuk ke? Sastra, senja kalau Pinang Nas Batang bagaimana. Dan satu lagi ialah anak yang soleh, yang berdoa untuk ayahanda dia dan untuk orang yang jaga juga. Wa bin soleh yad'u lahu itu kembali kepada ibu bapa, kembali juga kepada orang lain. Dalam keadilan Islam, maksudnya bukan sahaja ibu bapa sahaja yang melahirkan anak yang soleh, bahkan kita yang belum kahwin tapi kita menyolehkan anak orang lain, kita juga mendapat doa daripada anak yang soleh. Sebab tu jangan duk pelik lah tuan-tuan. Ruginya saya tak ada anak ustaz, tak kahwin lagi, ada anak. Ada demo tak kahwin tak ada anak. Orang kahwin tak ada anak. Demo tak kahwin tak ada anak, apa tak habis belah ribu. Orang yang kahwin tak ada anak, puluh ribu. Hantaran lagi mahal, lagi tak ada anak. Tak, dia terbantu, terkejut. Berapa 20 tak jadi. Zuriat, berhenti teruk kelak. Ya, tak ada dia. Yang orang tadi 20,000. Bakal mati terus. Benih mati. Cuba tengok orang dulu. Mas kamu apa? RM500. Anak 50 orang. Sebab mas kahwin itu bukan. Sebab mas kahwin mahal ibu duduk kira tu. Dia berkira-kira 20,000. Kalau keluar puluh anak, pepoh lagi duduk kira satu-satu. Kan dia. Allah tahu dah. Memang kalau bagi anak pun tak apa nak syukur mana. Tak ada anak. Gitu. Jadi kalau kita tak ada anak sekalipun, kita solehkan anak orang lain, kita juga akan dapat doa daripada anak yang soleh walaupun kita mati. Jangan sempitkan kita kata anak soleh anak kita. Sebab anak kita ada anak tak soleh, anak Nabi ni tak soleh. Ayah dia kata pandai dah bahtera ayah ni tak apa, bukit ada sombong. Dah gelap mati juga. Dah, ayah sendiri yang tak dengar kata. Ayah Nabi Ibrahim dia buat berhala. Anak tukar katok, tukar baju, dia tukar buat. Pos saudara Nabi kita sendiri. Mana tak boleh kata. Jadi anak soleh ini ialah anak orang sekalipun yang kita solehkan dia. Sebab anak kita lama, anak kita yang tak soleh. Lama anak kita yang tak soleh. Kita cuba menyolehkan dia, tapi tak soleh juga. Tapi dia nak ngaulan. Kita bawa dia dengan untuk di masjid, di surau. Lama-lama dia jadi seorang muazzin dan sebagainya. Jadi seorang ustaz, jadi orang yang baik dan pandai. Dia pun berdoa untuk kita yang jaga dia. Doa ampun dosa aku, dosa yang menjaga aku, membesarkan aku, beri ilmu kepada aku. Maksud kita lah, kita yang menghasilkan anak yang soleh. Maka akan dapat juga. Sebab tu cikgu-cikgu ni dia butuh. Cikgu kalau betul ikhlas, dia mengajar yang boleh manfaat dunia dan akhirat, dia orang paling butuh. Sebab ilmu dia tu boleh manfaat selepas dia tak ada sekali. Butuh. Sebab tu cikgu ni, walaupun dia sidik mana pun, dia jarang nak jadi Perdana Menteri yang orang. Di situ dia. Dia pun tengok anak murid Allah, anak murid aku jadi menteri besar dalam ni. Betul. Saya balik di sekolah saya. Puan ni menjadi orang besar dalam ni. Aku tengok mereka TV semua. Ustazah dia. Aku tengok aku lama sama pergi kerja. Aku tengok pandai tu kok mau kecek dia. Aku tak pandai kecek. Ada ustazah yang ajar. Ada juga ustazah kau juga kan. Bagi dia sombong sikit. Mana? Dia mensolehkan kita. Mungkin ayah kita tak mampu nak solehkan kita. Dia yang mensolehkan kita. Kita doa untuk ayah kita. Doa untuk dia sendiri. Itu anak soleh lah. Jadi itu keadilan. 3 laluan itu kita carilah semua. InsyaAllah tuan-tuan dapat. Mana-mana dia dapat ilmu, dia cari ilmu, 3-3 tu tuan akan dapat. Sedekah jariah akan dapat. Ilmu manfaat dapat. Anak soleh pun dapat. Anak soleh itu bukan anak kecil.
Khobsah ni kita soleh kan dia. Lain kata khobsah, tak ada soleh dah. Kita ambil dia baru taubat, lepas kecil baru taubat dah. Masuk dalam khidmat dulu dia orang kata rasuah, dia orang kata menyeleweng. SPRN nak kakak pula dia mana dok. Pasal dia SPRN juga. Contoh dia, dia marah orang SPRN. Contoh dia. Tu saya tanya kawan saya, mu SPRN, siapa yang jadi yang cukup kau rasuah? SPRN sama SPRN kan? Maknanya orang dia sendiri kan agak kawal orang dia. Sebab biasa SPRN kawal orang lain. Tapi kau sendiri kalau kau rasuah siapa nak jaga? Okey, SPRN sendiri. Jadi kita khobsah tu dia baru nak tahu kita didik dia supaya dia jadi soleh. Maka dia walaupun kita kata anak soleh, kecil kan dia tak semestinya kita menyolehkan dia sebagai anak, sebab dia walaupun dia besar dia anak orang juga. Kau anak jin, anak kan, maknanya anak yang soleh juga kita menyolehkan dia. Sama-sama. Panjang pada tadi. Jadi sama-sama kita akan dapat tiga-tiga dia supaya kita dapatlah, supaya kita menjadi orang yang alim lebih baik daripada orang yang abid saja. Kita abid dan juga alim, dua-dua sekali kita ambil. Yang ambil alim saja tapi tak beramal. Kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Sikit sebanyak ilmu yang saya berikan kepada tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf sebab lusa kami saya akan terbang ke Mekah. Takut tak jumpa lepas pada dunia. Tahu tak, pergi balik tentu ada dua, selamat pergi dan selamat balik. Ustaz, ada dua mana? Ura-ula Ura-ula pergi dan balik. Balik ada dua, satu balik ke tanah air, yang kedua balik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Selamat pergi dan selamat balik. Tak apa, balik tak apa. Yang nak harap orang baca Fatihah hari-hari payah di Mekah Madinah, orang akan baca hari-hari Fatihah. Betul tak? Lalu orang kata selamat pergi Ustaz dan selamat balik. InsyaAllah balik. Tapi balik di mana? Allah Ta'ala. Kalau balik di sana pun okey, alhamdulillah. Dah. Doa tidak, tapi kalau di sana pun lagi okey. Begitulah. Saya pergi hari Khamis 10 bulan sampai 21. Doakan untuk saya pergi keluarga, untuk di sekolah. Sekian anak untuk bawa pergi ke Mekah. Kita panggil kepada Allah SWT, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Dan saya doakan untuk tuan-tuan yang belum sampai, mudah-mudahan akan sampai ke sana untuk ziarah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang menziarahiku ketika wafatku, maksudnya setelah aku mati, setelah aku wafat, seolah-olah dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Maknanya itu peluang yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, selawat kami atas nama besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, selawat kami atas nama besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi kami mengenali kami di yaumil mahsyar nanti ya Allah, dalam perhimpunan untuk dihisab amalan kami. Nabi kami datang memberi syafaat kepada buat kami semua ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha mengasihani pada segala, yang kasihanilah kami semua ya Allah, yang berada di rumah-rumahmu berketika dan saat ini ya Allah, yang menjadi tetamu-tetamumu ya Allah, yang berada di taman-taman syurgamu berketika dan saat ini ya Allah. Ya Allah, Engkau pandanglah kami dengan pandangan rahmat kasih daripadamu ya Allah. Pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan kasih rahmat daripadamu ya Allah. Dia akan membawa kami ke syurgamu ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang juga ya Allah kedua ibu bapa kami ya Allah dengan pandang rahmat kasih daripadamu ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sepatu kami kecil dan dulu ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, lebih-lebih lagi berada di alam kubur, alam barzah ya Allah pada saat ini ya Allah.
Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, alam kubur itu gelap ya Allah, alam kubur itu menyakitkan ya Allah. Ular kalau jengking ada di sana ya Allah, menggigit, membaham siapa sahaja berada di sana ya Allah, termasuk kedua ibu bapa kami ya Allah yang telah uzur ya Allah. Mereka tak mampu untuk menanggung semua sengsara itu ya Allah, maka pindahkanlah ya Allah sengsara itu ya Allah ke syurga-Mu yang amat luas, kekal abadi wa selama-lamanya buat kedua ibu bapa kami ya Allah yang berada di sana ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jangan Engkau pandang kami dengan sini murka benci daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pandang kami dengan sini murka kebencian-Mu ya Allah. Sudah pasti membawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah. Maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sengaja ataupun tidak, zahir maupun batin kami lakukan ya Allah, kecil maupun besar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya hadi, duhai Allah, tunjuk jalan insan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau redai ya Allah, jalan menuju syurga-Mu ya Allah. Tunjuk juga pemimpin negeri dan negara kami ya Allah, jalan-jalan yang benar ya Allah, jalan menuju syurga-Mu ya Allah. Berilah panduan kepada mereka untuk memimpin kami ke syurga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hindarilah kami, jauhilah kami ya Allah daripada pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah, pemimpin-pemimpin yang sesat ya Allah, pemimpin-pemimpin yang jauh daripada hidayah-Mu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.